لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tuan-tuan kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala telah pun bagi peluang boleh kita ramai-ramai mengismai berjamaah, dan juga boleh kita beramai-ramai boleh mengikuti satu majlis yang mulia, iaitu majlis al-ilmi. Mudah-mudahan dengan kita ambil penting terhadap benda demikian, Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepahaman agama kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan, taufik dan hidayah kepada kita, boleh kita mengamalkan agama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan kepada kita, boleh juga kita menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini saya dijemput oleh pihak penguasa masjid suruh mari kecek bab masalah kesilapan dalam sembahyang. Bahasa Arab kata al-akhta'u fi shalah, kesilapan yang berlakunya kebanyakan orang musalli, orang melakukan sembahyang. Sebenarnya kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah, bab ni, benda ni tak wesa ada ulama pada masa dulu, ulama salaf yang mengarangkan kitab tentang bab ini. Kitab khoh abad ni tak ada. Kitab khoh abad ni tak ada. Orang kali khoh al-akhtau fi shalah tak ada. Baru belakang-belakang saja ulama-ulama belakang baru ambil penting masalah ni dan mulai kali bab ni. Kesilapan yang berlaku dalam sembahyang. Mula-mula nak timbul kali macam ni, dia timbul dulu orang panggil kali ni biasa solatun Nabi ataupun sifatu salatin Nabi, cara sembahyang biasa Nabi. Orang pertama yang mula buatnya Syekh bin Baz, dia orang pertama yang mula kali sifat sembahyang biasa Nabi lah mana. Kemudian pula orang di zaman dia juga kali pula seorang lagi Syekh Utsaimin kali kitab sifat salatun Nabi. Kemudian juga Syekh Al-Bani pun juga kali, tapi kali masalah kesilapan yang berlaku dalam sembahyang tak ada. Tapi semua benda tadi kita pun dah tahu, kita pun dah faham. Kalau kita reti sembahyang hak sahih, maka dengan sendiri kita boleh tahu apa hak tersilap dan tersalah dalam sembahyang. Sampai itu ini bab, ini mawdu' yang kita akan bicarakan pada malam ini. Dan belum pada kita masuk bab yang kita nak bicara tentang orang panggil kesilapan yang berlaku dalam sembahyang, saya fikir kita kena kecek dulu tentang ahmiyatus salat, kepentingan sembahyang. Kerana satu orang yang faham harga sembahyang, yang faham mutu sembahyang, kunka lama. Kalau satu orang tu faham, jadi apabila dia faham, maka kalau dia melakukan kekurangan, kesilapan dan sembahyang, dia akan merasa kata silap dan salah dan mungkin salah. Tapi kalau kita tak faham pentingnya sembahyang, kalau kita tak faham besarnya sembahyang, buat kesilapan dalam sembahyang, kita tak berasa satu kesalahan. Kita tak ada berasa kata rugi, kita tak ada berasa kata salah. Sebab tu saya fikirnya kita kecek dulu bab kepentingan solat, supaya kita boleh memahami kata sembahyang ni satu benda yang penting dan satu benda yang mahal. Sehingga kita tak sewi ada sikit pun dalam sembahyang kita kesilapan yang sebab kesilapan tadi membawa kepada sembahyang kita kurang, ataupun dengan sebab kekurangan sebab
Sebab semaya kita ada kesilapan tadi membawa kepada semaya kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai itu pertama sekali saya nak kecek dengan tuan-tuan ni masalah kepentingan semaya. Kalau ada masa, insya-Allah kita sempurnakan semua mawdu' kita kesilapan dalam semaya. Tapi saya rasa kemungkinan tak cukup, tak habis untuk minggu ni. Pasal orang himpun yang paling banyak sekali nama Syekh Hasan Salman. Dia orang himpun kitab kesilapan dalam semaya. Dia pusing tengok satu dunia negeri tu buat macam tu, negeri ni buat macam ni. Dia himpun ambil kesilapan, benda yang tabuh-tabuh dalam semaya ataupun benda yang selalu manusia buat silap dan salah terhadap benda tadi, boleh semua 170 kali lebih. 170 kali lebih. Saya rasa masa sejak kecek tak habis. Tapi insya-Allah banyak mana kita boleh hari ni malam ni, kita mari bicarakan. Kita mari tengok dalam Quran masalah ahmiyatis solat, kepentingan solat. Kita tengok dalam Quran, dapati dalam Al-Quran mempunyai lafzus solat, lafaz as-salah. Lafaz yang Allah Ta'ala sebut lafaz as-salah mari 100 kali lebih. Nahwa mi'ah marrah, lebih kurang 100 kali lebih. Kata as-salah datangnya dalam Al-Quran. Lalu mudah internet ada, komputer ada, tekan lafaz as-salah, dia terus cari ni. Dalam Quran ada semua 100 kali lebih dalam Quran. Dan kalau kita tengok pula di segi kalimat, di segi kalimat dapati bahawasanya 85 mawdi'an, lebih kurang 85 kali datangnya dengan lafaz isim. Masuk ilmu nahwu sikit. Kalimah yang ada 3, isim, fi'il, haraf. Jadi marinya kalimah as-salah dengan lafaz isim iaitu lafaz as-salah. Marinya 85 kali dalam Al-Quran. Dan baki lagi 25 kali mari dengan lafaz fi'il. Mari dengan lafaz fi'il. Fala saddaqa wala shalla, lafaz fi'il. Kalau panggil mari dengan lafaz fi'il, shalla, fi'il madi. Yang banyaknya 85 kali dalam Quran mari dengan lafaz isim iaitu lafaz as-salah. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Itu lafaz yang banyaknya datang dalam Al-Quran. Mengenai lafaz as-salah lagi, kalau kita tengok dalam Al-Quran, lafaz as-salah bukan setiap lafaz as-salah ialah semaya, bukan setiap lafaz as-salah dalam Al-Quran setiap lafaz itu bukan ialah semaya. Tapi ada juga lafaz as-salah makna lain daripada makna semaya. Ulama himpun, ulama telah himpun makna as-salah yang datangkan dalam Al-Quran. Tuhan sebut kata salah tapi mempunyai makna berlain. Yang pertama, as-salah bermakna as-salatil mafruḍah. Salatil mafruḍah. Salah makna semaya mafruḍah, semaya yang difardukan oleh Allah 5 waktu. Maksud kata semaya iaitu semaya fardu. Banyak sekali yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Umpamanya wa aqimus salah, dan dirikanlah kamu akan semaya. Semaya situ maknanya as-salah situ iaitu salatul mafruḍah, semaya yang difardukan oleh Allah. Hak ni ulama katanya wa aghlab ma warada fil Quran ala hadzal makna. Kebanyakan dalam Al-Quran mari dengan atas makna ni. Ini makna yang pertama as-salah, maknanya salatul mafruḍah, semaya yang difardukan. Yang kedua, lafaz as-salah yang datang dalam Al-Quran tapi bukan makna semaya, maknanya as-sana' 'ala al-'abdi, puji ke atas hamba. Maknanya puji ke atas hamba, tapi mari dengan lafaz salah. Umpamanya dalam Quran Allah Ta'ala sebut setelah pada Allah Ta'ala perintah hambanya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, uzkurullah, sebutkanlah
kamu nama Allah zikran katsira, zikir banyak-banyak. Wasabbihuhu, dan tasbihlah kamu kepada Allah bukratan wa asila, pagi dan petang. Kemudian Allah Ta'ala ya, huwallazi yusalli alaikum. Huwa, dia Allah. Dia Allah. Yusalli alaikum, bersolat di atas kamu. Bukan Tuhan semaya sini, yang dia balik Tuhan semaya. Nah, ni mari dengan lafaz yusalli, salla yusalli. Sini dengan lafaz yusalli. Allah Ta'ala, dia Allah bersolat ke atas kamu. Makna bersolat ke atas kamu di sini yaitu as-sana'u 'alal 'abdi. Allah Ta'ala berpuji ke atas hamba. Ini makna yusalluna alaikum. Allah Ta'ala yusalli alaikum, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu, dan malaikatnya pun juga berselawat di atas kamu. Mengenai tafsir yang berarti kata as-sana' 'alal 'abdi, ialah tafsir yang ditafsirkan daripada Abil 'Aliyah, dan ini tafsir telah dipilih oleh Al-Bukhari. Imam Bukhari telah ambil makna tafsir ini, iaitu selawat daripada Allah ke atas kamu, iaitu as-sana' 'alal 'abdi. Tapi untuk tafsir ini juga, di atas tafsir ini, pendapat ini juga makna salawat daripada Allah ke atas hamba, makna kata as-sana' 'alal 'abdi. Di atas pendapat ataupun atas tafsir ini juga pendapatnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir beliau berpendapat sedemikian. Ada sekumpulan ulama, ada sejumlah ulama, mereka telah tafsirkan as-salah minallah, semaya lafaz as-salah daripada Allah itu ialah ar-rahmat, maknanya kuamita rahmat Allah ke atas seorang. Ada juga ulama yang tafsir demikian, tapi terhadap tafsir tadi Imam Ibn Katsir telah mengatakan, kalau siapa tafsirlah tu berarti pelagor dengan satu ayat yang Allah Ta'ala bagi tahu, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmat. Allah Ta'ala puji orang yang sabar. Allah Ta'ala puji orang yang sabar. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka itu, alaihim, ke atas mereka itu, salawatun min rabbihim, salawat daripada Tuhan mereka. Wa rahmah, lepas tu Allah Ta'ala bagi pula, dan rahmat daripada Tuhan mereka. Berarti salawat dengan rahmat benda lain-lain, benda tak serupa, benda yang suku, benda yang tak sama. Sebab tu Allah Ta'ala pencet, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Sebab tu ulama banyak tunggu ikut pendapat Imam Ibn Katsir dan Imam Bukhari mengenai lafaz as-salah daripada Allah, iaitu as-sana'u 'alal 'abdi, iaitu yang puji ke atas hamba, bukan lafaz ar-rahmat, bukan kata makna rahmat daripada Allah kepada hamba. Ini makna yang kedua yang mari dari Al-Quran. Umpama ayat yang kedua, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat ke atas Rasul, bersolawat ke atas Nabi. Allah Ta'ala berselawat sini makna as-sana'u 'alal 'abd. Allah Ta'ala telah puji dan puja kepada hamba-Nya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna as-salah yang kedua, iaitu makna as-sana'u 'alal 'abdi. Makna as-salah yang ketiga, lagi sikit dan minta maaf pasal nak jadi orang panggil ibadah dengan majlis ilmi, jadi tangkan satu tak. Yang ketiga, as-salah bermakna ad-du'a wal istighfar. Makna ad-du'a wal istighfar mari dengan lafaz salah, tapi maknanya doa dan istighfar. Umpama perkataan Allah ka qaulihi ta'ala, wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Allah Ta'ala suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha
zakat daripada orang kaya. Khuz min amwalihim sadaqatan, sebagai zakat, sedekah zakat daripada orang kaya, iaitu untuk menyucikan mereka. Amwalihim sadaqatan tutahhiruhum, untuk menyucikan mereka itu. Nak cucikan harta dengan cara kutip zakat. Lepas pada kutip wasalli alaihim. Mana kata kalau balik betul-betul dan semayalah Muhammad kepada mereka itu. Bukan suruh semaya. Salli. Allah Ta'ala suruh salli, selawatlah Muhammad ke atas mereka itu, iaitu ad-du'a wal istighfar lahum. Doalah Muhammad kepada mereka dan beristighfarlah Muhammad kepada mereka. Wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya dengan kamu istighfar, dengan kamu doa kepada dia, sakanun lahum, buat dia senang hati. Boleh faham? Ni makna as-salah yang kedua, iaitu lafaz as-salah ni makna ad-du'a wal istighfar. Dalil laginya daripada Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi sadaqati qaumin shalla alaihim. Perangai Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dibawa sedekah wari ke Nabi, sebenarnya Nabi tak boleh makan, Nabi tak boleh terima, tapi apabila Nabi boleh tahu kata demo mana sedekah bagi untuk orang fuqara muhajirin, Nabi akan shalla alaihim, Nabi akan salawat ke atas mereka itu. Makna salawat sini shalla alaihim iaitu ad-du'a wal istighfar, doa dan istighfar kepada mereka itu. Sebab tu kata Abdullah bin Abi Aufa, fa'atahu abi bi sadaqatihi, maka bapakku bawa sedekah pergi ke Nabi. Bawa sedekah, bapakku bawa sedekah pergi ke Nabi, bawa bui ke Nabi. Nabi kata apa? Allahumma salli ala Abi Aufa, ya Allah selawatkanlah. Jadi doa sebagaimananya doa dan istighfar ke atas Abi Aufa, orang yang bawa sedekah. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan satu ayat lagi, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu, dia Allah telah selawat ke atas kamu dan malaikatnya. Malaikatnya selawat di atas kamu, iaitu bil doa wal istighfar, dengan doa dan istighfar. Ini makna yang ketiga, as-salah makna yang ketiga, iaitu makna ad-doa wal istighfar. Apabila kita temu Al-Quran, kita tengok duk dalam 4-5 makna ni. Yang keempat, makna as-salah, makna lafaz as-salah dalam Quran, tapi makna qiraatul Quran, baca Quran. Lafaznya as-salah tapi maknanya qiraatul Quran, baca Al-Quran. Umpamanya dalam ayat akhir dalam surah Al-Isra, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah wahai Muhammad, qul ud'ullaha, doalah kamu, mintalah kamu dengan sebutan nama Allah, ya Allah, ataupun awid'ur rahman, ataupun serulah kamu dengan lafaz ar-rahman, ya rahman. Kita doa nak panggil nama ya rahman pun boleh. Falahul asmaul husna, nama Allah masih ada banyak lagi yang comel-comel. Mula doa yang mana bolehlah kau. Patut Allah Ta'ala ayat, wala tajhar bi salatika wala tukhafit bihi wabtaghi baina dhalika sabila. Wala tajhar bi salatik, jangan kamu menginginkan sombong, menguatkan sombong. Jangan pakai sombong yang tegak. La tajhar bi salatika, dengan solat engkau, bukan semuanya. Ai bi qiraatil Quran, dengan baca Quran tu jangan baca dengan sombong yang tegak sangat. Lafaz as-salat tapi makna qiraatul Quran. Siapa hak tafsir makna solat sini, makna qiraatul Quran, baca Quran, iaitu Imam At-Tabari. Dan mengikut pendapat ini juga, iaitu tafsir Ibnu Katsir. Beliau pun berpendapat kata lafaz as-salat sini bermakna qiraatul Quran, dengan makna qiraatul Quran.
Jadi pendapat ini banyak ulama-ulama yang berpendapat kata as-salat makna qiraatul Quran, bukan lafaz semaya kali, bukan makna semaya kali. Dan kena ingat dalam Quran lafaz as-salat tapi makna qiraatul Quran ada setempatnya. Ada setempat, dan sini setempat saja dalam Al-Quran lafaz as-salat tapi makna qiraatul Quran. Sebaliknya juga ada dalam Quran, waradat qiraatul Quran bimakna as-salat. Di dalam Quran ada juga. Dalam Quran ada juga lafaz qiraatul Quran. Lafaz dalam Quran qiraatul Quran, baca Quran tapi makna as-salat. Sani lafaz as-salat makna baca Quran. Ada juga dalam Quran lafaz qiraatul Quran tapi makna as-salat. Umpama Allah Ta'ala sebut dalam surah Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u, kalau balik makna betul, faqra'u, bacakanlah kamu ma tayassara minal Quran, benda yang mudah daripada Quran. Suruh baca Quran. Kalau balik betul-betul tapi bukan, qala Ibnu Katsir Abbara 'anis salat bil qiraah. Allah Taala telah panggil lafaz faqra'u, saat disuruh baca Quran ni maknanya bis salat, dengan suruh semaya. Wal makna sallu bil lail ma tayassara lakum, maknanya semayalah kamu tahajud waktu malam sekadar mana yang kamu boleh buat. Ma tayassar, apa yang mudah dalam mana membuat. Sini bagi dengan lafaz qiraatul Quran tapi maknanya as-salat. Ya ada hak pula baik. Saling bagi dalam Quran dengan lafaz salat, tapi makna qiraatul Quran. Ini makna yang keempat, lafaz as-salat dalam Quran. Yang kelima, as-salat bermakna salatul khauf. Makna semaya mari dengan lafaz salat dalam Quran tapi makna salatul khauf. Semaya takut. Dalam Quran ada setempat Allah Ta'ala sebut, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salat. Wahai Muhammad, kalau engkau ada bersama mereka itu dalam pada perang, fa aqamta lahumus salat, hendaklah kamu memperdirikan semaya. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, duk dalam awak perang sekalipun Tuhan suruh Nabi kita semaya berjamaah. Makna lafaz as-salat sini maknanya salatul khauf. Dan makna solat lafaz itu solat, lafaz solat yang maknanya salatul khauf ada hanya setempat saja dalam Al-Quran. Ada setempat saja. Yang keenam, cepat-cepat kita pergi. Solat dalam Quran juga ada juga lafaz as-salat dengan makna salatul janazah, semaya mayat. Lafaz as-salat tapi makna semaya mayat. Umpama Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Orang munafik mati, Nabi kismaya pada permulaan Nabi tak tahu. Tapi apabila berlaku Allah Ta'ala waktu turun ayat ni, la tusalli, jangan kamu semaya. Semaya sini iaitu salatul janazah, semaya janazah. La tusalli ala ahadin minhum, di atas satu orang pun daripada orang munafik. Kalau yang mati menjaga semaya mayat dia, wahai Muhammad, wala taqum ala qabri, dan jangan berdiri di kuburnya. Mana kata jangan berdoa di kuburnya. Pasal innahum kafaru billah, kerana mereka itu telah kufur kepada Allah. Ini banyak kata lafaz as-salat tapi makna salatul janazah. Ini juga ada setempat saja dalam Al-Quran. Yang ketujuh, as-salat, lafaz as-salat tapi maknanya salatul Jumu'ah, semaya jemaah. Salatul Jumu'ah, bahasa Arab Jumu'ah, itu bagi apa? Bahasa kita yang kecil yang pelak habis. Tapi asal bahasanya salatul Jumu'ah, semaya jemaah. Semaya pagi Jumaat. Jadi dalam Quran pun ada, wa idza nudiya lis-salati min yaumil Jumu'ah, apabila diseru kamu as-salat akan salat.
apabila diseru as-salah akan semaya min yaumil Jum'ah, pada hari Jumaat. Habis itu murad dengan as-salah sini iaitu salatul Jum'ah. Kena ingat solat, lafaz solat yang maknanya salatul Jum'ah ada hanya setempat saja dalam Al-Quran. Sini saja. Dan juga makna yang ke-8. Nah, kita pelajari sikit, nak dia dicerah selalu dah. Nah, yang ke-8 as-salah bermakna salatul jamaah. Lafaz solat tapi maknanya semaya berjamaah, semaya Jumaat. Nah, supaya Allah Ta'ala sebut dalam Quran kaqaulihi ta'ala wa idza nadaitum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Allah Ta'ala sebut idza nadaitum, apabila telah seru kamu, apabila orang seru kamu ila solah kepada semaya, seru kamu ila solah kepada semaya. Solah sini maknanya solatul jamaah. Maya saudara tak kena lupa, pasal seru anak. Idza nadaitum ila solah, apabila telah seru kamu kepada as-salah, yaitu solatul jamaah, ittakhadhuha huzwan wa la'iban. Orang munafik dia waktu tu akan ambil sopan tadi lahwan, jadi benda yang suka ria main. Orang panggil bahasa Sia kata yo menyanyi main, wala'iban, dan kira kata benda tu benda main-main. Saya naknya lafaz as-salah sini makna salatul jamaah. Ini makna yang ke-8 lafaz as-salah yang datang dalam Al-Quran, dan adanya sini setempat saja. Yang ke-9 akhirat lafaz as-salah dalam Al-Quran yang ke-9 maknanya makanil ibadah, tempat buat ibadah. Lafaz salah tapi makna bukan semaya, makna makanil ibadah, tempat buat ibadah. Umpamanya dalam suratul Hajj Allah Ta'ala sebut walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. Ayat ini, kalau kita tengok dalam tafsir ayat, Allah Ta'ala telah izin kepada orang beriman supaya buat jihad. Uzina lil ladzina yuqatalun. Allah Ta'ala izin kepada orang beriman supaya buat jihad perang. Dan salah satu headphone, salah satu sahih sebab Allah Ta'ala anugerah kepada orang beriman supaya berperang, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd, supaya boleh tahan, boleh sekat daf'ullah, untuk menyekatkan kefasikan yang telah dibuat oleh satu golongan terhadap satu golongan. Dengan sebab jihad tadi boleh sekat, boleh perang, boleh kikan benda hak demo tu nak buat fasad. Kalau tak sebab dengan jihad tadi, lahuddimat sawami, nascaya segala sawami akan dihancurkan. Sawami tempat ibadat orang rahib, orang rahib tempat ibadat mereka. Sawami wa bi'un, dan juga bi'ah ialah juga tempat ibadat yang tempat ibadat orang agama Nasrani. Dan wassalawatun, Allah Ta'ala guna dengan lafaz solat. Solawat dijamak, kalau isim mufradnya solat, guna dengan lafaz solat. Tapi sini bukan makna kata semaya, tapi solawat sini makna tempat ibadat orang Yahud. Maka ibadah lil Yahud, tempat ibadat orang Yahud. Sebab tu di sini lafaz as-salawat maknanya solat, sini makna makan ibadah. Dan ada hanya sini setempat saja dalam Quran yang mana lafaz solat bermakna makan ibadah. Sekarang kita boleh buat khulasah dalam Quran. Lafaz solat ada 100 lafaz lebih, dan semua lafaz tadi kalau kita tengok mempunyai 9 makna, dan makna yang paling banyak sekali yang guna iaitu salatul mafruḍah. Ini khulasahnya. Dan sedikit lagi, kalau kita tengok dalam Quran, tak masuk bab lagi ni,